Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sidang penonton yang saya hormati sekalian. Saya boleh katakan pada malam ini selamat kembali ke rancangan Terus Terang yang dipelopori sejak daripada lepas pilihan raya, sebelum pilihan raya yang ke-14, pilihan raya umum yang ke-14 2018. Dan dalam rancangan Terus Terang tersebut, ramai yang telah tampil ke hadapan, telah memberikan pandangan mereka secara terus terang. Dan pada malam ini kita ada satu lagi rancangan yang istimewa, iaitu Terpaling Terus Terang. Jadi ini adalah satu rancangan yang di mana kita cuba dapatkan pandangan daripada rakan-rakan kita dan dengar sendiri secara live di khalayak, dalam ramai yang menonton pada malam ini. Saya rasa ramai yang pun tertunggu-tunggu untuk mendengar sendiri daripada kedua-dua orang tokoh kita pada malam ini, iaitu pertama ialah saudara Rafizi Ramli. Saudara Rafizi Ramli kita semua dah kenal siapa orangnya, mantan ahli Parlimen Pandan, semua kenal. Dan juga saudari Nurul Izzah Anwar, ahli Parlimen Permatang Pauh, juga ramai orang dah kenal. Saya tak payah perkenalkan lagi, ya? Betul, Pokok. Ya, pokok tak payah diperkenalkan. Apa khabar saudari Izzah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa khabar saudara Rafizi? Alhamdulillah. Baik. Jadi dalam rancangan kita pada malam ini kurang lebih lah. Kalau lebih pun saya rasa orang pun tak apa, ya, supaya kita nak dengar, terutamanya daripada saudara Rafizi yang telah lama meninggalkan gelanggang politik, tetapi pada 15 Mac yang lepas telah membuat pengumuman untuk bersama-sama terjah ke dalam gelanggang politik semula, kembali menyertai gelanggang politik dengan mengesahkan beliau akan bertanding sebagai jawatan timbalan Presiden Parti Keadilan Rakyat. Jadi ini satu move yang mendapat pelbagai reaksi daripada ramai pihak. Ada yang positif, ada juga yang negatif. Itu antara perkara-perkara yang kita akan sentuh pada malam ini. Dan antara orang yang awal juga yang memberikan dorongan positif kepada saudara Rafizi adalah saudari Nurul Izzah Anwar Ibrahim. Jadi sebab itu gandingan kedua-dua tokoh ini kita lihat sebagai suatu excitement baru ni dalam gelanggang politik. Apakah ianya satu yang kita boleh lihat secara lebih mendalam, kita lebih memahaminya, kita boleh tengok sudut-sudut yang berbeza. Tapi pada malam ini saya akan cuba dapatkan yang terpaling terus terang daripada saudara Rafizi dan juga daripada saudari Nurul Izzah. Untuk mulakan, jangan gemuruh, relax, tak ada apa masalah. Saya akan mulakan terlebih dahulu dengan saudara Rafizi. Kita lihat kebanyakan daripada anggota keadilan terutamanya, mereka boleh dikatakan excited lah, ya, menerima berita kembali aktifnya saudara, terutamanya juga dua tokoh muda ini, yang sememangnya menjadi harapan bukan sahaja kepada anggota keadilan, tetapi kalangan ramai daripada rakyat yang saya jumpa di pasar, di warung. Mereka semua excited, kata, betul ke Rafizi ini datang balik? Betul ke saudari Izzah ni nampak ke depan lagi? Jadi ramai yang excited. Tetapi ada beberapa persoalan yang saya rasa perlu saya dengar sendiri jawapannya daripada saudara Rafizi dan juga Izzah. Yang pertama ialah mudah saja soalannya. Kenapa sekarang? Kenapa sekarang? Kenapa selepas berlaku kekalahan yang dialami di Johor terutamanya? Saya sendiri sebagai pengurusi keadilan negeri Johor, ya, saya rasa kalau boleh hari itu sebelum pilihan raya, tolonglah saya di Johor tu. Tapi kenapa selepas kekalahan di Johor, dan kemudian kita dah terima tamparan yang hebat di Melaka juga dan juga di Sarawak. Jadi sehingga ada yang mengatakan saudari Rafizi dan saudari Nurul Izzah kembali hanya kerana pemilihan parti dan juga jawatan, bukan kerana nak menyelamatkan keadilan. Silakan pandangan saudara Rafizi. Ini moderator kita ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Tuan Syed memang tak ada skrip lah, dia suka ikut skrip dia, jadi tanya kan. Jadi saya dengan Izzah tak tahu apa yang ditanya. Jadi soalan tu saya faham lah semua yang terutama dalam parti, ya. Sudah tentu ada orang yang mungkin kurang selesa ataupun
Cuma saya tak boleh bercakap bagi pihak saudara Izzah lah. Cuma bagi pihak saya, saya memang tidak berminat. Orang yang kenal saya memang tahu saya kurang berminat dengan jawatan awam sebab gajinya tak banyak, kerjanya teruk kan. Kemudian tanggungjawabnya besar. Jadi kalau ada pilihan yang lain, lebih baik buat perniagaan sendiri ataupun dalam bidang korporat dan sebagainya. Jadi selepas pilihan raya umum yang lepas, Pakatan sudah menang dan sudah ada kabinet dan bagi saya tanggungjawab saya itu sudah habis, dan oleh kerana saya pun kurang berminat dengan jawatan ataupun tanggungjawab awam, saya lebih gembira untuk kembali jadi orang biasa. Lagipun 10 tahun di lapangan politik nasional menyebabkan kita terpisah daripada keluarga, banyak masa yang jauh daripada orang-orang yang rapat dengan kita dan sebagainya kan. Cuma setiap daripada kita yang melalui proses ini daripada 98 kemudian bersama dengan parti penubuhan pakatan, ya, sudah tentu kita ada nilai sayang dan cinta kepada sesuatu yang kita ada sumbangan, ada buah tangan kita kepada apa yang ada dalam Pakatan Harapan dan parti sekarang. Dan saya menyertai keadilan sejak umur 21-22 kerana saya percaya politik yang pelbagai kaum, yang progresif, yang berasaskan kepada idea, supaya ia tidak tertumpu sangat kepada individu atau perkauman, itu adalah masa depan negara dan politik itu perlu dipertahankan. Pendekatan yang kita bawa melalui keadilan dan Pakatan Harapan mesti dipertahankan sebab itu sahaja cara untuk negara ini dan masyarakat berada dalam keadaan yang lebih baik dengan cabaran-cabaran yang kita ada, dan kita ada banyak cabaran kan. Cuma apabila berlaku beberapa siri pilihan raya negeri, pilihan raya kecil, sebab kami masih lagi mengikuti tahap sokongan dan juga pelbagai isu yang dihadapi oleh rakyat. Kita ada clients yang mengumpulkan data, yang kita buat survey dan sebagainya. Jadi saya mengikuti dengan rapat bagaimana tahap sokongan rakyat. Dalam keadaan politik di Malaysia sudah menjadi persaingan paling kurang 3 gabungan. Kita ada Barisan Nasional, ada Perikatan Nasional dan ada Pakatan Harapan. Selalunya dalam dinamik politik gabungan yang lebih daripada 2, pilihan rakyat itu sering tertumpu kepada 2 gabungan teratas. Kalau sesuatu gabungan itu menjadi gabungan ketiga, selalunya pengundi atas pagar akan memilih hanya gabungan 2 teratas, dan gabungan ketiga itu akan berada jauh di belakang. Itu yang kita lihat di negara seperti United Kingdom. Kita ada parti konservatif, ada parti buruh dan ada Liberal Demokrat. Hampir di semua tempat selalunya pertembungan itu antara konservatif dengan buruh, dan hanya di tempat-tempat tertentu sahaja Liberal Demokrat yang mendapat tempat. Jadi dalam gabungan, dalam politik 3 gabungan, kita kena berhati-hati sama ada Pakatan Harapan itu masih lagi menjadi gabungan 2 teratas ataupun sudah terpelanting menjadi tempat ketiga. Sebab apabila terpelanting menjadi tempat ketiga, kesannya kepada masa depan politik negara ialah politik negara akan dimonopoli oleh 2 gabungan yang tak ada beza dari segi pembawaan dan penawaran kepada rakyat. Satu ialah yang mengaku Melayu, satu pun yang mengaku Melayu juga. Jadi dia akan bersaing dengan siapa yang lebih Melayu. Sedangkan dalam keadaan yang cabaran dari segi polisi, dari segi ekonomi, dari segi teknologi yang jauh lebih hebat sekarang berbanding 5-10 tahun yang lepas, kita perlukan persaingan di peringkat atas itu di antara satu gabungan yang betul-betul berbeza daripada gabungan yang lain. Jadi kalau UMNO Barisan Nasional itu citranya ialah perkauman, soal yang kita selalu tahu, kita perlukan satu gabungan yang progresif supaya rakyat boleh buat pilihan. Kalau tidak, kalau Pakatan Harapan terpelanting menjadi gabungan ketiga, rakyat terutamanya pengundi atas pagar hanya ada pilihan 2 ini.
dan ini tidak akan membantu negara kan. Jadi daripada pilihan raya negeri daripada Melaka, pada awalnya hipotesis kami Melaka itu adalah kerana isu nasional dan beberapa pendekatan yang dibuat oleh Pakatan Harapan yang tidak disukai oleh pengundi atas pagar. Sebab itu hipotesis masa itu ialah pengundi atas pagar mengalihkan undi kepada Perikatan Nasional bukan atas soal dasar ataupun soal apa, tapi hanya kerana undi protes kepada Pakatan Harapan atas tindakan menerima beberapa orang yang lompat parti dan sebagainya. Jadi saya tidak begitu bimbang pada ketika itu, kerana kalau keputusan Melaka itu disebabkan undi protes, Pakatan Harapan masih lagi mempunyai sokongan yang besar dan itu masih ada masa dan ruang untuk pimpinan Pakatan Harapan untuk mendapat sokongan pengundi atas pagar. Tapi pilihan raya Johor, sebab itu kalau yang kata kami tak membantu, tak betul. Kita membantu daripada belakang, data, daripada bantuan dari segi strategi dan sebagainya. Banyak perkara yang kita buat daripada belakang, Tuan Syed sendiri pun tahu. Cuma dalam minggu yang kedua, sebab kita mengikuti pola sokongan pengundi atas pagar hampir setiap 2-3 hari. Bila masuk minggu kedua, kita menjalankan beberapa simulasi dengan lebih kurang hampir 40,000 pengundi atas pagar, dan yang itu yang mula-mula sangat-sangat membimbangkan saya, kerana dalam simulasi-simulasi itu kita cuba memberi pilihan kepada pengundi atas pagar. Kalau hanya ada UMNO, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Pakatan Harapan, MUDA, tetapi tidak memberi ruang untuk berkecuali, parti mana yang dipilih. Kalau ada ruang untuk berkecuali dan masih belum buat keputusan, parti mana yang dipilih, dan kita jalankan simulasi itu. Daripada situ kita mula dapat kesan bahawa, dan ini 2-3 hari sebelum tarikh mengundi, kita mula dapat kesan bahawa pengundi atas pagar, terutamanya Melayu, lebih rela mengundi UMNO daripada mengundi Pakatan Harapan. Kalau ada di antara Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan, pengundi atas pagar yang 60% tu, yang sebelum itu belum buat keputusan, apabila ditanya kena buat keputusan, hampir semuanya memindahkan undi itu kepada Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Maksudnya bila, walaupun awal-awal dia belum buat keputusan, ini 3 hari sebelum pilihan raya, bila disuruh buat keputusan, dia akan pilih sama dua parti gabungan Melayu ini kan. Jadi pada masa itu saya sendiri mula merasakan, dan berdasarkan data, nanti yang saya boleh terangkan lagi dalam mungkin soalan-soalan yang lain, kita boleh buat keputusan selepas hampir 2-3 tahun dan juga beberapa siri pilihan raya negeri yang berlaku, sebenarnya Pakatan Harapan sudah hilang sokongan pengundi atas pagar. Dan sebab itu bukan lagi soal strategi ataupun soal beberapa kesilapan, dia lebih dalam daripada itu. Ia soal naratif. Dan kalau ini tidak diperbetulkan, maknanya masuk pilihan raya umum yang akan datang, Pakatan Harapan akan berada di tempat ketiga. Jadi persaingan utama untuk pengundi atas pagar ini ialah di antara Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Jika ini terus berlaku, dia akan bawa kesan yang mendalam kepada politik Malaysia, kerana seperti yang saya sebut, maknanya persaingan politik negara akan didominasi oleh dua gabungan yang tidak akan bawa idea baru pun, yang tidak akan ada cadangan bagaimana kita nak keluar daripada masalah-masalah yang kita ada. Pertembungan mereka adalah pertembungan individu yang ada, dan itu tidak akan membantu sesiapa, dan itu akan menyebabkan kelesuan politik yang ada dengan pengundi atas pagar ini akan berterusan. Sebab itu saya ingat banyak kerja-kerja saya sebelum ini adalah bukan sangat dengan pengundi pakatan. Banyak kerja-kerja saya ialah dengan pengundi atas pagar. Jadi kalau ada sumbangan yang saya boleh buat, dan kita ada masa yang singkat sebelum pilihan raya umum yang akan datang, mungkin 3 bulan, mungkin 4 bulan. Jadi masanya adalah sekarang untuk saya datang dalam keadaan yang sumbangan saya itu insya-Allah mungkin boleh membantu sedikit sebanyak.
Kalau saya boleh tambah sebelum ditanya soalan lain, Tuan Syed, kerana penting juga untuk mendasari persoalan ini. Saya memang rasa bersyukur kerana pengalaman berkempen seolah-olah macam dari segi anggota biasa. Jadi bila di Melaka, saya berada di kawasan Rembia dan kita sempat menelitilah beberapa peguam muda menawarkan khidmat guaman percuma, mendengar masalah keluarga-keluarga yang kehilangan kerja, beralih pula ke buluh kasab. Buluh kasab, tentulah orang tanya pasal Rafizi satu, tapi kiranya kita lihat pula masalah pekerja di sana, kedai perabot, tuan punya kedai, dia orang marah ahli politik, dia orang marah kerana mereka rasa tak ada siapa yang mendengar. Bila mereka rasa kalau mereka bagi undi dan pilihan raya ni pun, apa kesudahannya kerana hak dan pilihan mereka dikala kehidupan susah dirampas dengan sebegitu saja. Kemudian pergi pula ke kawasan Larkin. Saya tengok dari segi masyarakat yang memang ada perniagaan kecil-kecilan yang terkesan semasa pandemik, termasuklah juga dengan Daddyhood, dengan Tora Akmal ketika itu. Pada saya, pengalaman ini menang atau kalah, tapi kita ni kadang-kadang kita nak memanusiakan semula ahli politik tu. Kita nak kena insaf dan kita kena Tuan Syed jangan terasa tau, empathetic. No, Tuan Syed pun buat benda sama. At the end of the day, memang nak menang pilihan raya, tapi pada masa yang sama, saya rasa itulah nilai pengalaman yang berharga kepada saya berkempen. Bukan orang nak sambut kita, tapi kita nak kata, pakcik apa khabar? Saya dah lama tak turun ni dengan pandemik. Jadi mendengar kisah-kisah sedemikian adalah sesuatu yang sangat penting, yang sewajibnya didengari oleh setiap ahli politik. Dan akhirnya kita kena duduk dan dengar dan hormat keputusan yang mereka ambil, walaupun aduhai kan, sakit tu memang kita rasa. Terima kasih. Saya sebenarnya nak tengok sama ada telah menjawab soalan saya ataupun tidak tadi. Tak sebab bagi salam. jawab ke tidak tadi? Jawablah. Soalan dia jawapan tu panjang. Itu trik dia panjang. Mine is shorter. Ya, jadi soalan tadi ialah kemasukan tu, timing tu kan. Timing Saudara Fizi dan didokongi oleh Saudari Nur Izzah. Kita sama generasi. Untuk masuk ke dalam gelanggang semula The X ini generation. atas pemilihan parti dan jawatan. Itu soalan dia. Boleh saya jawab? Jadi tak apa. Kita saya nak move on. Tapi saya akan kembali. Saya akan kembali. Oh, sila. Okey. Isunya apa? Isunya pada saya, walaupun disebut pilihan raya negeri, itulah satu-satunya peluang. Tak selalu bawah pandemik ni saya boleh bertemu orang kat Melaka, bertemu orang kat Johor. Ada yang tak nak jumpa kita, tak apalah kan, tapi maksudnya kadang-kala kita nak cuba mendekatkan diri kita. Itulah niat pertama masa masuk keadilan ni pun. Bila orang baru nak bina parti. Jadi pada saya isu pemilihan is secondary, right? Because keadilan adalah cerminan rakyat. So kalau kita boleh reflect permohonan rakyat, dan kita selesaikanlah dilema yang kita hadapi. So inilah merupakan asas-asas perjuangan before you get there, the main outcome, which is people support to solve their problems. InsyaAllah. Saya rasa saya dah jawab betul Tuan Syed. Sebab begini pemilihan parti ni dah diumumkan lebih lama, lebih awal daripada pilihan raya Johor. Orang banyak yang minta di media sosial, dekat Twitter. So, saya tak buat keputusan dan ramai yang tahu saya kurang berminat pun kan. Cuma keputusan di Johor itu adalah satu watershed. Keputusan di Johor, not Waterloo. Not Waterloo. Please. Not Waterloo is a watershed. Okay. Keputusan di Johor itu ada gambaran yang sangat berbahaya. Jadi bagi saya soal pemilihan semua itu dia kebetulan dan juga dia hampir dah halang-halang, lebih baik begitu. Tetapi yang lebih penting ialah saya harap kempen kami ialah lebih kepada rakyat yang mengundi di atas pagar di luar. Kerana kalau ia diteruskan begini, banyak pencapaian yang kita dah dapat lakukan sejak 10-15 tahun yang lepas, dia akan kembali kepada zaman yang mana rakyat tidak ada banyak pilihan sangat dalam ruang politik negara.
Tapi tolak saya sebelum dia pada Luiza. Saya rasa banyak perkara ini dia menyentuh tentang persepsi, emosi, perasaan. Sebab tu saya rasa malam ini kita nak dengar secara terus terang daripada Rafizi baik, Nurizzah baik. Sebab itu saya rasa perlu dijawab persoalan itu. Bila kita sebut tentang timing pemilihan parti, jawatan, ada control, right? Ya, so maksudnya nak kena jelaskan. Termasuk juga dalam perkara-perkara yang disebut sekarang di luar sana. Mungkin ini tidak di kalangan rakyat biasa, tapi di kalangan anggota parti. Antara yang mereka sebutkan ialah isu merajuk. Antara yang mereka sebutkan ialah isu pentingkan diri sendiri, masuk gua, tak hormat organisasi parti. Ya, jadi ini adalah perkara-perkara asas yang mereka sebutkan. Saya perlu tanya soalan-soalan ni kepada saudara Fizi terutamanya. Bila kita sebut tema yang selalu dijadikan bahan persendaan setengah pihak ni kepada saudara Fizi sendiri, apa jawapan saudara kepada perkara-perkara ini? Betulkah ini keadaan yang berlaku? Ataupun sebenarnya ada lain perkara. Tadi saudara sebut kerja dilakukan di belakang tabir, tapi belakang tabir selalu tak nampak lah. Jadi akhirnya persepsi itu dimainkan dan seterusnya orang memang kata sekarang dah datang balik. Jadi apa yang menyebabkan suasana itu tak boleh berulang kembali? Ialah saya selalunya tak ambil pot sebenarnya. Orang kata merajuk ke masuk gua ke, kalau nak ikutnya banyak yang orang dah kata macam-macam daripada 10-15 tahun yang lepas kan. Cuma bagi saya yang ialah dalam parti selalunya yang menimbulkan soal ini ialah orang yang mungkin kurang selesa kalau saya kembali. Yang itu saya faham lah, kerana saya ada pemikiran yang jelas. Saya juga ada gaya buat kerja yang berlainan, jadi saya tak suka orang sembang tapi kerja tu tak jalan contohnya kan. Jadi ada pihak yang sudah tentu tak selesa, sama macam kita di tempat kerja. Orang yang berlainan kurang serasi dengan orang yang mungkin kurang pembawaannya agak kekurangan kan. Cuma pandangan saya rasa rekod saya itu boleh menjawab sendirilah. Sebab tu saya tidak terlalu terikut-ikut bila orang serang ataupun orang ungkit. Sebab bagi saya rakyat di luar itu lebih pintar, anggota parti lebih pintar. Sebab rekod saya daripada awal, daripada kali pertama saya jumpa Izzah semasa saya di London ialah untuk membantu membebaskan Datuk Seri Anwar. Dan saya ada kerja yang baik di London, dan saya tidak perlu untuk lepas habis kerja balik tolong buat website, kemudian tolong telefon kedutaan dan sebagainya, kerana niatnya nak membantu. Tapi itu bezanya, kerana saya tak pernah melihat diri saya sebagai career politician. Saya tidak berminat untuk jadi career politician. Jadi selepas Datuk Seri Anwar dibebaskan tahun 2004, memang saya beritahu, dan Izzah pun ingat, Kak Wan pun ingat, saya tak berminat, saya nak balik kerja lah. Jadi saya teruskan kerja. Orang lain yang nak dapat jawatan, yang nak bertanding, biarkan mereka. Sama juga lepas 2008, apabila Pakatan Rakyat ketika itu menang 5 negeri, sama Datuk Seri Anwar telefon balik, jumpa balik berkali-kali dan minta saya tinggalkan kerjaya korporat saya untuk membantu parti kan. Dan janji Datuk Seri Anwar dengan saya, dan saya terima janji itu, ialah 2 tahun saja, supaya lepas itu saya boleh kembali semula menjalani hidup seperti orang biasa kan. Dan saya kembali ke parti dalam tahun 2009 itu dalam keadaan parti diserang bertalu-talu daripada siri lompatan ahli lompat yang pertama tu berlaku tahun 2009 kan. Pada ketika itu kemudian ada serangan fitnah terbaru terhadap Datuk Seri Anwar, dan saya terus berada di situ dalam keadaan ramai orang pun tak ada, ramai orang yang beria-ia sekarang ni tak pernah ada pada ketika itu. Semasa Datuk Seri Anwar diserang soal isu fitnah kedua, konspirasi kedua, saya yang tulis buku.
satu-satunya buku yang ditulis di negara ini mengenai menjawab fitnah terhadap Datuk Seri Anwar, yang kedua itu ditulis oleh saya. Sebab tu bagi saya benda ni tak perlu dijawab sangat, hanya mainan 2-3 kelompok sahaja di dalam parti kan. Cuma yang mungkin orang tidak faham ialah tindakan saya untuk berundur diri selepas menang. Saya sertai keadilan umur muda dulu bukan soal nak jadi menteri, nak jawatan dan sebagainya. Saya ada kerjaya yang baik. Pilihan saya lebih baik sebenarnya kalau saya tidak berada di dalam politik kan. Cuma saya memang betul-betul tak suka kalau rakyat diperbodohkan. Sebab saya tak boleh rasa diperbodohkan. Bayangkan kita ada menteri kerajaan yang membodohkan kita kan. Jadi daripada muda lagi saya mahukan satu keadaan yang mana rakyat boleh buat pilihan. Dia sama macam kita lah. You nak Coke, you boleh ambil Coke. You nak Pepsi, boleh ambil Pepsi. Kalau semua orang kena minum Coke, matilah. Kan? Jadi, kita nak keadaan yang mana ada timbang tara, ada check and balance, supaya kalau parti ni tak elok, boleh ganti dengan parti yang lain kan. Itu yang saya bercita-cita daripada muda. Supaya ada satu gabungan alternatif kepada Barisan Nasional supaya rakyat boleh buat pilihan. Dan itu sebenarnya matlamat politik saya, bukannya soal menteri ke dan sebagainya kan. Jadi apabila Pakatan Harapan dah menang saya pun memang saya rasa adil lah kepada saya kalau saya kata semua orang dah jadi menteri, semua orang dah ada kedudukan, kamu dah menang, kamu dah ada agenda yang baik, sepatutnya bolehlah saya ambil masa sedikit untuk bersama-sama dengan keluarga, dengan kaki tangan saya di sini yang berkempen lama dengan saya kan. Jadi atas keputusan itu dan saya juga ada suarakan beberapa pendirian saya mengenai beberapa keadaan. Rakyat juga tahu saya daripada awal lagi menyatakan bahawa Pakatan Harapan tidak boleh lari daripada agenda rakyat. Apabila dalam bulan-bulan pertama Pakatan Harapan itu sudah nampak bahawa tumpuan lebih kepada agihan kuasa dan imbangan kuasa, siapa parti yang lebih kuat dan sebagainya, saya dah sebut daripada awal itu akan menjahanamkan kita. Tapi ialah pada masa ketika itu ada orang dengar, ada orang tak dengar. Saya dah jalankan tanggungjawab saya. Kalau saya terus berada di dalam parti dan terus menyuarakan pandangan, saya pun dilihat sebagai seorang yang suka buat kacau. Jadi dan bagi saya, kalau kita ada sesuatu peranan, kita mesti menjalankan peranan itu sehingga dia ada kesan. Dia mesti ada berbekas, orang kata, mesti ada impact. Kalau setakat duduk saja memanaskan kerusi tetapi tak ada membawa hasil ke orang, itu buang masa. Jadi atas dasar itu bagi saya dah jalankan tanggungjawab saya dalam parti, pemilihan parti. Saya dah nyatakan pendirian bahawa Saudara Azmin dengan kawan-kawan dia dahulu berbahaya. Saya dah nyatakan bahawa landasan pakatan mestilah rakyat. Saya juga nyatakan beberapa perkara lain. Jadi semua tanggungjawab itu telah dibuat dan selesai. Jadi dan saya juga menulis surat kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim 2019 menyatakan saya tidak berminat untuk apa-apa jawatan pun kalaupun beliau menjadi Perdana Menteri, sebab saya tak nak minat. Jadi dalam keadaan itu dan dah ada ramai orang dan perlu diberikan ruang kepada mereka, saya beri ruang kepada mereka dan sebaiknya betul lah saya balik dan saya jadi rakyat biasa kan. Cuma keadaannya saya ialah berdoa sebagai anggota biasa, rakyat biasa, sepatutnya keadaan itu menjadi lebih baik. Cuma itu tidak berlaku lah lepas 2-3 tahun kemudian kan. Jadi soal merajuk ni tak timbul kerana rekod saya sebenarnya jauhlah lebih baik kalau nak dibandingkan dengan kawan-kawan yang selalu mengungkit merajuk dan sebagainya. Ia digunakan sebagai satu bahan kempen. Saya ingat kerana sebab tak ada benda lain yang nak digunakan sebagai bahan kempen. Jadi sebab itu saya tak nak sangat menjawab bab itu. Sebab itu saya tak jawab kerana bagi saya masalah utama kita ni bukan soal titik bengit dalam parti ni. Masalahnya ialah kita sudah hilang sokongan rakyat dan kita mungkin kalah banyak kursi dan kita mungkin jadi gabungan yang nombor 3 yang rakyat tak pandang sekarang. Jadi
kempen kami, kandungan kami, saya lebih berminat untuk tumpu kepada bagaimana untuk kita mendekati rakyat balik. Dan saya harap semua yang bertanding dalam pemilihan keadilan pada kali ini cuba tumpukan yang itu. Tunjukkan bagaimana kamu boleh membawa nilai tambah supaya kita boleh meningkatkan sokongan rakyat kepada keadilan. Sebab kalau menang pemilihan pun, parti guyup buat apa? Nanti saya kembali kepada saudara Fizi berkenaan dengan tambah. saya nampak air mata. Yeah, because saya rasa kita kena fahamlah macam konsep pada saya, kita berpolitik tu adalah juga cara kita beribadah. It is central. Bila kita kata kita melakukan sesuatu adalah didorong oleh kompas moral yang jelas. Jadi sudah tentu apa yang rakyat alami dari segi trauma adalah sesuatu yang kami juga alami, kerana dah lama cakap kan, kita cuba sedaya upaya dengan segala kekuatan organisasi sambil menghormati keperluan untuk mengikuti disiplin, kerana tanggungjawab dan amanah selaku wakil rakyat ataupun calon pun, ia merupakan sesuatu yang besar penghormatannya. Jadi sekarang ni pada saya, ialah betul kata Raf, kalau kita tak boleh belajar sama-sama, kita rapatkan saf, kerana yang kita nak buat ni apa? Nak menang pun, macam Raf kata, kita ada our respective lives. Saya ada anak-anak, kita ada keluarga. Jadi kita nak menang tu supaya kita boleh bantu menyelesaikan, cubalah, bukan kita kata kita boleh bagi 100%, tapi kurang-kurang menambah nilai kepada penyelesaian masalah sosioekonomi rakyat. Saya nak tekankan, dalam masa saya ada masa sikit, maksudnya saya tak dalam kerajaan sama dengan Raf ya. Ketika itu backbencher, saya sempat mengepalai jawatan kuasa TVET. Saya tak ambil, saya buat secara pro bono, kerana saya nampak anak-anak muda, kita tengok masa pandemik betapa pentingnya graduan TVET untuk teruskan dalam masa depan mereka melalui mobiliti sosial. Itu satu. Keduanya, saya ada peluang untuk melaksanakan kajian kemiskinan pelbagai dimensi di kalangan keluarga B40 di Permatang Pauh, dipandu oleh Profesor Fatimah Kari. Saya rasa bersyukur, walau kita tak dapat memegang jawatan tinggi, ini merupakan hikmah. Raf mungkin buat meniaga, Raf mungkin buat Agnexio dengan banyak syarikat lain untuk membantu menyelami dunia, that kind of startup world, right? Dan pada saya sempatlah menyelami kehidupan, lebih-lebih lagi untuk Malaysia, kali pertama kita dapatkan COVID adjusted, paras kemiskinan pasca COVID, dan sekarang diangkat oleh Economic Planning Unit. Jadi pada saya, kadang-kadang kita jangan sempitkan dunia ni lebih daripada pemilihan parti. Pemilihan parti merupakan wadah bagaimana kita nak bantu. Jadi kita kena ambil peluang ini bila ada bakat. Kami mungkin dapat tambah mungkin 1%, 2%, tapi kurang-kurangnya usaha itu ada. No one person can solve it. Dan kita hargai pengorbanan pemimpin dan juga apa yang dilakukan, kerja keras Presiden. Tidak ada unsur di mana kita nak menyerang. Pada saya, kembalilah kepada isunya, kita punyai kompas moral, kita punyai keinginan untuk melakukan sebaik mungkin. As an issue of fastabiqul khairat, right? Basically berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Sorry, I'm just a bit emotional because I think lama masa jumpa Raf ni, dia muda 18 tahun, kurus, tahu tak? Sekarang kurus lah sikit. No, I think I was 18, I can't remember lah. You were 21 or something. I was 21. Yeah, you were 21, but yeah. Sekarang berlari-lari anak. Dia tak berlari. Dah 3 hari tak berlari. Dia telah membantu kerana kami diganggu gugat oleh beberapa gangster UMNO ketika itu. Jadi ketika itu saya menolak PPSMI kerana UNESCO saranannya untuk mengajar mata pelajaran teknikal dalam bahasa ibunda. Jadi inilah mamatnya yang membantu. Masa tu kelab UMNO pergi hantar orang kacau. So, nasib baik saya tak kena, Saya adalah bergaduh sikit di London. Dia bergaduh seorang, 30 orang nak marah dia. So saya macam, ya Allah ya Tuhanku, mamat ni. Tak apalah. So saya amat terharu tadi sebab itu cakap daripada perasaan.
daripada lubuk hati. Jadi saya rasa malam ni semua dengar lah. Saya tak pernah tengok Nuriza menangis sendiri. Tak nangis pun, sebab lampu je. Panas. Why you put so bright? Ridiculous. Tetapi saya masih lagi kena pursue tentang satu perkara yang saudara Fizi sendiri sebut dalam kenyataan pada 15 Mac yang lalu. Dalam kenyataan itu saudara Fizi sebut saudara telah menyuarakan pandangan yang tidak bersetuju dengan kegilaan membentuk gabungan dengan sesiapa sahaja tanpa mengira sentimen rakyat. Sebenarnya obsession. Kegilaan demi untuk mendapatkan kuasa. Maksudnya saudara Fizi sangat kritikal tentang perkara ini. You nak duduk sini ke duduk sana? Sudah boleh. Cool down sikit. Dan saudara juga mengatakan bahawa saudara mengambil tanggungjawab tidak boleh berada di dalam kepimpinan yang strategi dan keputusannya saudara tidak bersetuju. Ini dalam pernyataan saudara. Dan jika saudara kekal, maka saudara perlu menyokong keputusan itu. Jika saudara tidak menyokong, saudara tidak boleh kekal menjadi sebahagian daripada pimpinan. Dan ini adalah asas utama prinsip pertanggungjawaban, accountability, kata saudara. Dan soalan saya, jika ditakdirkan saudara terpilih menjadi timbalan presiden, maknanya orang nombor 2 kepada parti, tetapi ada strategi dan keputusan yang dibuat oleh pimpinan yang saudara tak setuju, maka adakah saudara akan keluar dan berehat sekali lagi? Okey, keadaan dia sangat berbeza sekarang Tuan Syed, perbezaan pendapat itu ialah selepas menang. Selepas menang sudah tentu orang ramai rakyat tahu ada keengganan daripada Perdana Menteri pada ketika itu untuk mengikuti perjanjian dan menyerahkan kuasa sepatutnya kepada Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri yang seterusnya. Itu yang kita rundingkan, itu yang ditandatangani dan sebagainya. Runtuhnya Pakatan Harapan berkisar kepada masalah itu. Jadi daripada 2018 sehinggalah sekarang lebih kurang ada beberapa pandangan lah. Satu pandangan ialah perlu mendapatkan cukup sokongan daripada 115-116 orang ahli parlimen supaya dapat diambil alih kuasa melalui cara sokongan di parlimen, kan. Saya daripada awal memang agak kurang bersetuju kalau itu menjadi satu-satunya strategi. Sebab bagi saya ialah sekarang ni zaman digital. Sebagai orang politik, setiap satu tindakan kita ni diperhatikan. Pakai baju apa pun orang tengok, kan? Semua orang tengok. Jadi salah makan Maggi pun kan orang tengok. Oh, selama ni kau tak makan Maggi, sekarang nak makan Maggi je, kan? Jadi setiap satu benda, are you being sarcastic to our minister? Kan? Setiap satu benda orang tengok. Jadi orang akan perhatikan. Kalau kita terlalu obses, itu maksud saya kegilaan, kegilaan dalam bahasa Melayu ni, obsession ni salah satunya ialah kegilaan. Kalau sehingga berjaya, kalau rakyat merasakan bahawa tumpuan ahli politik di atas itu ialah bagaimana untuk mendapat tempat, sehingga mereka merasakan mereka itu tidak dipedulikan ataupun isu mereka tidak penting ataupun tidak ada jalan penyelesaian kepada masalah mereka, itu sebenarnya berbahaya. Jadi daripada awal saya memang sebut bahawa sementara perkara itu boleh dibuat, tetapi keadilan terutamanya tidak boleh lari daripada kekuatan kita selama ini. Kekuatan kita selama ini ialah kita membawa isu rakyat. Kita radikal. Kita bagi penyelesaian yang mungkin lawan kita macam UMNO, PAS memperlekehkan, tetapi cadangan-cadangan yang disebut, cadangan-cadangan formula itulah yang dicedok. Akhirnya dicedok. Dan tumpuan rakyat kepada politik banyak berkisar kepada, okey, kalau kita buat macam ini boleh selesai ke tidak? Kalau nak contohnya hari ini diumumkan Perdana Menteri gaji minima naik 1,500. 10 tahun lepas semua orang gelak kat kita.
Semua orang cakap ini kerja gila lah, kau bayar sendiri. Tapi ini hasil daripada tumpuan kita bertahun-tahun. RM4,000 sekeluarga sebulan. Saya ingat dibawa daripada dulu, daripada 2010, saya kata jangan tumpu kepada soal pegangan 30% equity Bumi Putra. Sebab kalau 10 orang pegang 2 bilion seorang pun 30%. Kita kena pastikan pendapatan isi rumah naik 4,000. Jadi kita memang dikenali sebagai parti yang menyuarakan suara rakyat itu kerana kita faham, dan oleh kerana kita bawa suara itu, kita cuba cari penyelesaian yang mungkin orang tak nampak kan. Jadi kalau kita tak berhati-hati, Tuan Syed, kita akan dilihat sudah terpisah daripada kekuatan itu. Cuma saya memang betul apabila sampai ke peringkat selepas Sheraton move, apabila sampai ke peringkat kita kena mempertimbangkan mendapat sokongan daripada UMNO, pandangan saya sinis, bukannya sebab saya nak sabotaj ke apa. Saya tak nampak secara logiknya UMNO akan bersetuju. Jadi kebarangkalian yang lebih munasabah ialah UMNO mengambil kesempatan. Jadi cuma pada ketika itu saya nyatakan pandangan saya. Ia telah dinyatakan ada sahabat-sahabat dalam parti yang mungkin lebih mengetahui. Mereka mungkin ada rangkaian yang lebih baik dengan kawan-kawan daripada UMNO, mungkin ada hubungan persahabatan yang lebih baik yang saya tak tahu. Tapi pada ketika itu dirasakan bahawa itu satu strategi yang baik. Jadi saya tak campur tangan lah. Cuma kalau saya berada dalam kepimpinan pada ketika itu, saya akan ditanya. Dan saya tidak percaya, Tuan Syed, dengan cara yang selalunya banyak orang yang komen lah dekat Malaysia Kini ke, dekat Facebook ke, korang ni dah tak bersetuju, lepas tu bila dah bersetuju ikut je lah. Itu bukan accountability, you know. You cannot disagree and then go out and then agree. It doesn't work, you know. If you feel so strongly about an issue, it cannot be that you be a part of a decision making and go out there and tembak daripada luar. It doesn't work like that. Kalau saya tidak bersetuju dan bagi saya itu adalah perkara prinsip, maka saya tidak mahu ambil tanggungjawab untuk menjawab, kerana maksudnya saya ada sumbangan kepada keputusan itu kan. Jadi bagi saya yang jelas ialah, you know, I made it clear saya tidak bersetuju dengan cara ini, tapi good luck. Kalau dapat, alhamdulillah, saya alu-alukan. Tapi I cannot for the life of me defend that decision in case it doesn't work, which is sekarang kita nampak lah kan. Jadi sebab itu sampai sekarang yang terbaru ini ada ura-ura mengenai nak bersama dengan Perikatan Nasional dan sebagainya. Saya tidak bersetuju kerana yang berlaku sekarang sudah berlaku. Kerana pengundi atas pagar akan melihat, akhirnya dia kata, korang ni sama je. Hari ni korang maki PAS, UMNO, esok korang boleh pula duduk dengan UMNO dengan PAS. Jadi akhirnya apabila keadilan dan Pakatan Harapan hilang pembezaan, the moment we lose our differentiation, sebab politik ini sama macam satu lapangan pemasaran. Kita ada produk yang berlainan. Sekarang lagi lah parti berlambat-lambat kan, semua nak buat parti kan. Jadi bila ada parti yang berlambat-lambat ni, rakyat ada banyak pilihan. Bila dia ada banyak pilihan, dia nak tengok yang mana ada berbeza, yang bermaruah, yang ada dengan cita rasa dia, yang dia rasa boleh lah kan. Jadi kalau dia tengok kamu ni pun sama, kamu ni pun sama, kamu ni sama, sebab itu walaupun UMNO Barisan Nasional tak dapat kembali sokongan, masih lagi berada pada tahap sokongan 2018, dia tetap menang. Kerana pengundi atas pagar merasakan, ya korang ni sama je. Jadi akhirnya dia tak keluar, ataupun bila dia nak keluar, seperti yang kita dah lihat di Pilihan Raya Negeri Johor, dia kata, yalah daripada keadilan ke, DAP ke, Pakatan ke, Amanah ke, baiklah BN, but dia orang ni sama je. Jadi hilangnya pembezaan itu, cakap stabil ni tukar juga. Hilangnya pembezaan itu menyebabkan kelesuan politik. So differentiation is very important. Dan strategi yang kadang-kadang menyebabkan kita, orang nampak kita ni terlalu taksub kepada jawatan, balik kerajaan menjadi menteri, itulah yang menghilangkan pembezaan kita. Kerana sebelum menang 2018, kita dilihat orang yang membawa suara rakyat, yang sanggup berkorban untuk rakyat. Lepas 2018, nampaklah rakyat kata, yalah korang ni 3 tahun korang asyik bercerita macam mana nak kembali ke Putrajaya je.
kan. So that's my main disagreement, dan sebab itu saya tulis begitu, dan sebab itu saya tak mahu terlibat kerana saya terpaksa menjawab ke begini. Baik, ada bersangkutan dengan itu juga untuk Nur Izzah, apa pandangan tentang tindakan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan sejak akhir-akhir ini yang dengannya memikirkan pasal jalur baru ataupun kemah besar. Kita ni dah review partner kita ke? Saya rasa pertamanya kita kena ambil maklum bahawa apa yang berlaku bila lompatan berlangsung memang tidak boleh diterima, kerana setiap koalisi, termasuklah Barisan Nasional sekalipun, dia ada hak untuk menghormati sepenggal. Itu adat perlawanan dalam demokrasi. Jadi kita faham, kita faham bahawa tak adil lepas 22 bulan kerajaan tumbang. Tapi pada masa yang sama, kita juga harus insaf bahawa ia berlaku gara-gara lompatan yang melibatkan juga pimpinan daripada parti kita. Jadi proses muhasabah tu kita kena fikir bahawa rakyat yang paling sakit, kerana mereka langsung tidak mendapat apa-apa daripada keringat, lebih-lebih lagi dalam masa pandemik. Tapi the injustice is clear. Kita bukan kata tidak, you see. Jadi saya rasa bila bercakap tentang kemah besar, dia banyak interpretasi. Saya bukan dalam pimpinan utama, jadi saya tak mahu menyatakan inilah interpretasinya ataupun tidak. Tapi bila dimaklumkan, kerana mereka mahu pembangkang yang kuat, bila dicampur semua undi, kita mampu mengalahkan kerusi-kerusi yang sedang dimenangi oleh UMNO BN. Kerana apa? Kalau tidak ada pembangkang, tidak ada ruang untuk membawa government to account. Mereka suka hati. Kenapa nak perkena gaji minima? Because dah tahu masa untuk berlumba-lumba mendapatkan undi rakyat, satu. Kedua, kenapa ambil dasar populis? Kita faham isu pengeluaran KWSP. Tapi kita juga tahu kalau tidak berlakunya skandal 1MDB dan rasuah, dan ini penting untuk diulang-ulang, keupayaan negara kita bagi mengeluarkan dana dan subsidi gaji yang memadai untuk pekerja, termasuk golongan B40, akan membantu mereka daripada terpaksa keluarkan dana simpanan their last bit. Ialah setengah. That's it. Jadi pada saya, dengan 63 bilion ringgit implikasi keuangannya, jadi kita kena faham, lihat secara kontekstual. So the kemah besar could be, dia nak pastikan semua pembangkang bersama. Tapi saya kembali kepada isu yang dibangkitkan juga. Pembangkang sebenar adalah pembangkang yang tidak mudah untuk dibuai dengan bisikan atau tawaran. That means you sincerely feel that you want to be part of the opposition. The reason that rundingan yang Rafizi lebih tahulah, Kazakhstan semua kan. Bila kita bercakap tentang nak berunding, bagaimana nak memastikan the other party berjaya? Tapi kerana dia nak memang menjayakan rundingan tersebut. Tapi kalau daripada awal tidak ada kemahuan tersebut, dan tak boleh memaksa. Jadi pada kami, itu mungkinlah sesuatu yang merupakan garis batasan, the boundary. Maksudnya kita boleh nego, we can come together, tapi pada masa yang sama, idealisme, hala tuju dan kemahuan kita. What drives you? Is it because you want a specific position? Atau kita memang mahukan perubahan and to keep power in check? Jadi it's a very tough thing. Saya kata it is a thankless effort. Saya tak mau kata kita boleh buat lebih baik. Sebenarnya terlalu kompleks masalah di Malaysia. Saya mungkin tak berlaku adil kepada rakyat, kepada anak-anak saya, kalau saya tak sebut tanpa menahan diri saya bahawa kita hadapi satu krisis yang multidimensi, yang sangat kompleks dari segi politiknya, dari segi ekonominya. Apakah, you're in business, right? Apakah sumber-sumber enjin ekonomi yang benar-benar mapan? Kita tak boleh selesaikan pun security makanan, jaminan untuk menyelesaikan kandungan dedak bagi ayam, bagi haiwan ruminan.
Terrible. Kita bercakap sejak zaman Pak Lah. I remember at the time, ya, masa tu Datuk Seri Mustafa Mohamed Menteri, tentang isu bagaimana nak menjadikan pertanian ini supaya Malaysia dapat menjamin kedaulatan dan juga security makanannya. Jadi persoalan-persoalan ini, dan remember ketika itu Datuk Saifuddin Nasution Menteri, beliau yang membawa kajian oleh Ipsos MyCC untuk menunjukkan bagaimana trend peningkatan harga barang, 5 barangan utama telah naik secara sistematik. Jadi pada saya, bila kerajaan tidak mahu melaksanakan reformasi yang menyeluruh, maksudnya pemegang AP masih lagi pegang AP. Dia kisah apa dia dapat, asalkan dia dapat keuntungan, ya. Yang peladang kecil-kecilan dipaksa tutup, tapi jawapan parlimen kata masih buka, tidak ada masalah. Jadi perkara-perkara ini yang pada saya akan ruin the future, because inilah, ya, lingkaran positif, the virtuous cycle yang boleh menyelamatkan masa depan masyarakat kita daripada pelbagai lapisan. Jadi pada saya, yes, we have to respect. I understand the leadership probably has their own decision making. Hanya yang kami nak tawarkan daripada generasi X, right, walaupun daripada kacamata seorang anggota, pada saya adalah sesuatu yang mungkin berlainan, mungkin menambah nilai, sementara memberikan dokongan. Jadi bila anak kita kan datang, I have an idea, Ben comes up to you, right? Kita encourage tak? Yeah. Of course you encourage. Dia bagi idea main game apa? Okay, tak boleh. Let's extrapolate that further. Maksudnya macam kita nak, dan itulah mungkin yang boleh kita buat dalam sekejap masa ni. Dalam 3 tahun, KPI-nya apa? Safiah bagi tahu saya, Mama, you ada job contract selama pegang selaku wakil rakyat 5 tahun je. Kalau pelaya tak dipanggil dalam 4 tahun. Maksudnya lepas tu kena cari kontrak pekerjaan yang baru menerusi pilihan raya. Jadi dalam masa yang singkat ini, kerja kita nak kena cari calon-calon wanita muda, lelaki muda yang dapat menyambung transisi seterusnya. Lepas ni kami pula jadi boomer kan. So I was thinking, was like, wow, Gen X, that sounds so old. Gen X is always cool. But the point is, pada saya inilah mungkin yang kita mahu sebut, dan kita nak mengingatkan, termasuk diri kita, termasuk juga diri kita, bahawa bahaya memberi terlalu banyak kepercayaan pada golongan yang telah terbukti. Mereka, they don't have the people's interest at heart. Jadi susah, because rakyat tak ada masa nak fikir hampa punya naratif dan teori ni. You know, we are trying to make ends meet, nak cari peluang pekerjaan, hilang pula KWSP pasal kena keluarkan duit, walaupun Dr. Sri Najib suka-suka hatilah cakap apa dia nak. Of course lah, being populist helps him, right? Helps him keep him out of prison. Tapi kita ni yang bertanggungjawab terpaksa ambil, especially Rafizila, cakap kadang sangat pahit kan. It is a tough job, nobody wants to do it. Tapi we try our best, insya-Allah. So saya amat hargai apa yang Nurizah sebutkan tentang dasar ni, ya. Baik. You're talking about the policies and basically dasar-dasar yang perlu kita kembalikan, jadikan sebagai naratif dan perbualan di kalangan masyarakat. Tapi realitinya tidak macam tu. Tak ada. Saya nak balik juga kepada realiti sedikit. Maksudnya bila kita lihat kepada realiti, percaturan politik itu tetap berlaku. Hari ini semalam tak silap saya, Tun Dr. Mahathir masih lagi sebut kita boleh runding semula ni. You follow his statement lagi? Kita My goodness, our moderator. Saya baca berita. Saya baca berita. I mean, dude, man, it's 2022. So bila ada kalimah yang masih lagi kata boleh runding semula, boleh bincang. But it's not from us. From PN. I'm not saying that it's coming from you. It didn't come from you, right? Tapi saya nak tanya Saudara Fizi. Sebab dalam konteks kemah besar gabungan-gabungan ini, perkara ini sekarang menjadi perbualan hangat. Sebabkan kerana apa yang berlaku di Johor. Kemah besar ni stable ke? Di Johor kan. Jadi kalau angin tiup kan dia macam, saya dah tanya moderator nampaknya ni. sorry. Kan nak mengajuk? Jangan nak merajuk. Ini macam hard talk. Tak ada. Cakaplah bukan terus terang. Cakaplah this is hard talk. Ya. Marah nanti kau. So bila begitu, maknanya seolah-olah kita dalam suasana di mana kita tahu kita nak bawa dasar, kita nak bawa ni. Kemudian ada juga kepentingan untuk adanya gabungan. Ya. Okey. Soalnya bagaimana Saudara Fizi untuk lihat macam mana caranya Sri Anwar Ibrahim sendiri, Pakatan Harapan sendiri,
boleh kukuhkan kembali suara pembangkang itu untuk tumbangkan UMNO Barisan Nasional. Apakah itu satu perkara yang boleh dilakukan dalam keadaan sekarang yang momentum tinggi kepada BN? Ini yang menyebabkan saya banyak berbeza pendapat dengan pimpinan, tak semualah, segelintir pimpinan Pakatan Harapan dari sebelum pilihan raya 2018 lagi. Apabila kita lihat semua data, semua kajian, dan data ni ada kualitatif, ada kuantitatif, data ada di peringkat nasional, data ada di peringkat di bawah, kita tengok sejak 2016 lagi memang sudah nampak bahawa gelombang itu adalah gelombang rakyat mahukan perubahan kerana soal ekonomi. Pengundi di negara ini yang paling berpengaruh adalah yang dipanggil pengundi ekonomi, kerana dia sebenarnya tidak ada kesetiaan politik sangat kepada mana-mana parti. Dia pun sebenarnya tidak terpengaruh sangat dengan soal perkauman. Sehingga sekarang isu perkauman tidak pernah melebihi 9%. Apabila ditanya kepada pengundi, isu apa yang paling penting untuk kamu untuk dengar daripada ahli politik, isu kaum ni kurang 10%. It's always 40-50% of this economy kan. Jadi daripada 2018 lagi saya dah memang meraung, bersuara, sebut bahawa jalan untuk kemenangan ialah jalan penyelesaian isu rakyat, jalan dasar, jalan inovasi, jalan kreativiti kita, bagaimana kita boleh meyakinkan rakyat bahawa kalau diambil beberapa tindakan sebegini, dasar begini, ia boleh mengubah keadaan. Cuma memang ada juga segelintir pandangan di dalam Pakatan Harapan, dan saya ingat dalam mana-mana gabungan pun, yang tetap berpandangan bahawa politik ini ialah soal yang dipanggil tsunami. Politik ini ialah soal rakyat yang akan mengikut seorang batang tubuh pimpinan. Kalau pimpinan itu datang, semua rakyat akan datang. Saya tak bersetuju sebab saya rasa rakyat tak bodoh. Kalau kita nak ambil pandangan bahawa rakyat ini senang dicucuk hidung, datang seorang dia ikut semua, it's very outdated. Gen X macam kami pun tak percaya, apatah lagi millennials, Gen Z semua kan. Kita orang yang dah 40 lebih pun kata it's not like that. Dulu mungkin lah zaman 60-an, sekarang tak. Tapi ada pandangan yang begitu. Jadi sebab itu dalam PH pun sebelum 2018, pandangan begitu yang memberi terlalu banyak kekuatan politik kepada watak seperti Tun Dr. Mahathir. Kerana ada segelintir pimpinan Pakatan Harapan ni yang betul-betul taksub bahawa kalau tak ada Tun Mahathir kita tak menang. Itu sebenarnya menunjukkan mereka juga agak terpisah daripada realiti sebenar rakyat tau, bahawa dia tak sedar bahawa rakyat ni kalau dia nak berubah, dia soal pekerjaan, soal gaji, soal dan sebagainya kan. Jadi kita menang dan lepas tu kita tahulah apa yang berlaku kan. Sekarang ini bila beberapa siri kekalahan, perkara itu timbul balik soal kita perlu ambil tokoh itu, kita kena bergabung dengan yang ini, saya tak nampak semua itu akan membantu, kerana akhirnya watak pengundi itu tidak berbeza. Watak pengundi dalam 100% pengundi, 60% pengundi adalah pengundi ekonomi, 60% pengundi adalah atas pagar. Tidak ada parti dalam dunia ini yang menang dengan sokongan hardcore dia, sokongan tegar dia. Tak ada. Yang menang ialah apabila parti itu dengan dukungan sokongan tegar dia berjaya meyakinkan pengundi atas pagar bahawa kalau pilih aku, hidup kamu lebih baik. Kalau pilih aku, keadaan jadi lebih baik. Jadi berbalik kepada sekarang, sebab itu saya kurang bersetuju kalau contohnya Pakatan Harapan sibuk mencari jalan dengan siapa nak bergabung. Kerana apabila kita bergabung, dia akan ada kompromi. Terpaksa buat kompromi ni mengenai dasar, mengenai penjenamaan, kemudian bergaduh siapa nak jadi pemimpin. Sedangkan jalan yang paling mudah untuk mengembalikan kembali
That's not a good word, mengembalikan kembali. Bahasa Melayu is bad. Is mengembalikan cukup lah, tak payah mengembalikan kembali dah. Cara yang paling baik untuk mengembalikan momentum ialah kita kembali kepada formula yang bawa kita menang 2018, iaitu kita dekat dengan rakyat. Macam yang Izzah sebut tadi, ada perkara-perkara yang memang menyusahkan rakyat setiap hari. Ada benda-benda yang sepatutnya kerajaan selesaikan, tak kisahlah kerajaan mana. Adakah harga barang makanan pun, harga telur tak boleh selesai. Dan harga telur ini walaupun bunyi remeh kan, harga telur tak boleh selesai. Masalahnya ialah kerana dasar dan juga pelaksanaan perancangan itu tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini. Macam mana kita, negara kita, dalam orang Malaysia ni banyak makan ayam dengan telur kan. Dalam semua protein paling tinggi orang makan ialah ayam. Tapi contohnya upstream ayam, hatchery yang nak menetaskan telur itu semua monopoli. Sebab dia syarikat besar, ada 3-4 orang. Jadi mereka mengawal harga anak ayam. So, kalau dia naikkan harga anak ayam, turun kat bawah, penternak pun naikkan juga harga, turun kat bawah lagi, maka pemborong pun kena naikkan. Ayam, chicken feed ataupun dia panggil apa? Dedak. Makanan dedak. Dedak ayam kan? Dedak ayam ni diimport kan? Kita boleh buat macam-macam. Kapal tak kapalnya semua, bangunan tertinggi tu. Dedak ayam kita tak boleh buat kan? Cukup. Harapkan je sirup sawit tu. Jadi kalau rakyat fikir, something's not right somewhere. Sebenarnya bukan kita tak boleh buat, Tuan Syed, tapi benda tu tak menarik. Interest. It's like dia kontrak, kalau dedak ayam tak menarik, kontrak bangunan menarik. Dengan baja racun dah. Ya, sama lah, because dia orang pilih beberapa vendor saja, sedangkan dia tak bagi pemilihan, the democratization of the choice of the best types ya. Kalau berbanding dengan negara macam Asia Timur, mereka akan melabur kepada petani mereka first and foremost, bukan konglomerat besar. Jadi antara perbandingan kenapa di sana, walaupun per square feet tanah taklah begitu banyak, tapi dari segi hasil, jadi kita kena kembali ke arah itu. Dan Datuk Saifuddin Nasution, to his credit, dah mulakan gerakan 2019 melalui laporan MyCC. Tadi saya nak bagi tahu dekat parlimen, saya sampai bagi laporan tersebut untuk kerajaan sedia ada. So if it ain't broke, why fix it? Masalah kita dari segi continuity, kesinambungan dasar, reformasi struktur, berbalik kepada kenapa kita kena ada penjenamaan, not even that, brand differentiation. Kerana bila mereka tidak ada dasar dan program yang jelas berbeza untuk menyelesaikan masalah rakyat, you're going to do more of the same, and we don't want to do more of the same. Sebab tu kan, contohnya sekarang ini ambil EPF, KWSP sebenarnya kan. So memanglah Tengku Zafrul pening kepala lah nak buat macam mana, sebab Malaysia telah terperangkap sistem ekonominya selepas 30-40 tahun, yang mana satu-satunya sumber simpanan yang paling besar dalam negara ini adalah milik rakyat, baik dalam KWSP, baik dalam tabung haji, baik dalam PNB, semua duit rakyat semua kan. Oleh kerana ekonomi kita ni walaupun berkembang 4-5% semua, tapi dia tidak menjurus ke arah nilai yang lebih tinggi, maka syarikat-syarikat kita di pasaran saham contohnya masih lagi dalam bidang yang lama, masih lagi dalam bidang pembinaan, hartanah dan sebagainya, yang dia nilai tambah dia tu tak tinggi kan. Kemudian kebanyakan pula syarikat-syarikat tu pun milik kerajaan, utility, semua JLC semua kan. Siapa yang melabur dalam semua syarikat ni? Melalui EPF, melalui PNB dan sebagainya. Jadi dia terlalu berkait. Jadi contohnya, kalau jadi Menteri Kewangan sekarang kan, Najib suruh buat keluar duit. EPF kata boleh buat keluar duit, tapi maksudnya dia akan ada kesan kepada pasaran saham. Kerana bila tak cukup duit untuk dilaburkan, kecairan dalam pasaran saham itu akan jadi isu. The value goes down. Bila the value goes down, bursa goes down, dia nampak tak menarik, kita underperform. Jadi dia terlalu berkait sehingga kan, contohnya juga bank bagi pinjaman kepada genting, contohnya kan. Kemudian kalau dia nak buat, sepatutnya orang kata kenapa bagi pinjaman kepada genting kan? Sepatutnya dah tahu awal ni, audit bank negara tak semak ke kan? Tapi
Maybank pula boleh cakap, boleh je aku nak buat isu awal-awal, tapi kalau jadi apa-apa, orang tahu harga saham saya jatuh, habis jatuh. Jadi dalam keadaan yang ekonomi Malaysia ini sangat terkait di kalangan beberapa benda je kerana kegagalan kerajaan sebelum ini untuk memastikan lebih banyak penglibatan, ekonomi itu lebih mapan dan sebagainya. Jadi bila dapat Menteri Kewangan dan bila Najib buat hal main isu rakyat semua ni, jadi dia jadi begini kan. Sebab itu masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat sekarang, walaupun dia nampak kecil, soal harga telur, soal harga makanan, soal gaji tak naik kan, people punya livelihood every day. Dia sebenarnya memerlukan pendekatan yang jauh lebih radikal. Dia tak boleh dah cerita yang macam dulu, tukar menteri saya umum sikit macam ni dia akan berubah. Dia perlukan systemic change. It has to be a systemic change. Ekonomi Malaysia ini dah tak ada nilai tambah. Dia perlu naik ke atas. Jadi orang tanya majikan, saya bisnes kan, ni budak-budak ni semua kalau dia minta gaji lebih tinggi contohnya, macam mana nak bayar gaji lebih tinggi kalau kita tidak berada di dalam bidang yang memberi nilai ekonomi lebih tinggi. Jadi kecuali kerajaan berjaya mengangkat ekonomi daripada nilai biasa sekarang, pertanian, perladangan, pembinaan, ke nilai yang berteknologi, yang mana dia tidak menggunakan komoditi tetapi dia menggunakan kepakaran otak, kreativiti, barulah maka kita ada margin yang lebih tinggi, baru boleh bayar gaji tinggi. Jadi kalau nak suruh majikan semata-mata, sebab tu majikan kata macam mana aku nak buat, sebab majikan pun berada dalam keadaan yang bisnesnya dalam perniagaan yang tak seberapa. Tanggungjawab itu mengangkat ekonomi untuk berada di tahap yang lebih tinggi, itu sangat rumit. Dia soal pendidikan, dia soal latihan, dia soal bantuan, soal insentif. Semua ni tanggungjawab kerajaan. Jadi kalau kita lah sebagai Pakatan Harapan masuk pilihan raya, cukup dengan berkempen dengan cakap saya lebih baik daripada PN dan BN, kamu jahat saya baik. Rakyat tak percaya dah sebenarnya. Rakyat nak tahu, okey, kamu dah ada peluang jadi kerajaan BN, kamu dah ada peluang jadi kerajaan PH, kamu sekarang jadi kerajaan PN, BN, aku pun tak tahu apa benda sekarang kan. Tak apa-apa sekarang kan. Jadi kalau kami nak percaya, apa yang kamu akan buat secara berbeza yang boleh bawa kami keluar daripada masalah ini. Sebab itu PH perlu kembali kepada landasan dasar yang radikal supaya dapat mengembalikan minat rakyat. Kalau tidak, rakyat rasa kamu semua sama. Satu lagi, bila bercakap tentang memastikan masa depan Malaysia ini kalis cabaran, antaranya memerlukan juga ahli politik, kerajaan yang bersifat dia mampu terus terang, dia accountable kepada rakyat. Maksudnya kalau daripada peringkat awal mereka fikir dana harus diberikan secara secukupnya supaya rakyat tidak terdesak untuk mengeluarkan simpanan. Dia kena kata jangan cari jalan pintas nak populis dekat-dekat pilihan raya, okey, sila keluarkan. Dia tak menyelesaikan masalah utama rakyat tak cukup gaji, tak cukup dana. Jadi boleh saja menurunkan lebih kalau benar-benarlah membantu. Kedua, dari segi pengenalan gaji. Gaji minima semata-mata 1,500 tidak mewarnai keperluan gaji yang bermaruah, gaji yang bermakna, dan ini disusuli dengan pengenalan akta yang mampu untuk menyasar golongan pekerja gig, golongan yang bekerja sebagai kontraktor independen. Ini memerlukan, sebagaimana Raf sebut systemic change, dan saya tak nampak itu ditawarkan. Sedangkan mereka tahu syarikat-syarikat gig contohnya, ia merupakan hubungan master and servant. Jadi kalau kita nak pergi ke depan, dan Malaysia can use laws untuk ke arah tersebut. Lebih-lebih lagi isu saya dengar Timbalan Menteri Kewangan cakap pasal GST. GST ni bagus untuk menangani ekonomi gelap. Yang saya minta, please cakap awal-awal, cakap terbuka, beri penjelasan, jangan serang hendap. Bila UMNO menang besar, lepas election, diperkenal balik GST. So, isunya, kita bercakap, pada saya, antara yang hilang di Malaysia adalah kebertanggungjawaan. We have to be responsible. Kadang-kadang, kita tak tahu semua penyelesaian, kita boleh belajar dari kesilapan, tapi kita kena berkomunikasi secara terus terang kepada rakyat, walaupun kurang garang lah macam apa ini soal oleh Tuan Syed ni, tapi that's lacking.
Arti Malaysia tak ada bab tersebut untuk memastikan kita benar-benar memberi rakyat rasa you are partner in this. Ini kita dengan pandemik, you are partners. You know, government doesn't know everything. Although government kadang-kadang kita dapat gaji yang kita dapat selamat, sedangkan rakyat tidak menghadapi pengalaman yang sama. Saya setuju sangat. Sebab tu Johor tak patut ada pilihan raya. I didn't enjoy it, man. It's like not fun. Saya nak sambung tadi daripada apa yang saudara Fizi sebut. Sebab ini semua menyentuh tentang dasar dan perkara-perkara yang sampai kepada rakyat. Maknanya kita nak tambat hati rakyat. Dan saudara Fizi ada sebutkan ni dalam kenyataan sebelum ni juga. Jika keadilan dan Pakatan Harapan ingin menambat kembali hati rakyat, kembalilah berjuang habis-habisan untuk memudahkan kehidupan harian rakyat. Okay, this is your statement. Yeah. So soalannya ialah, saya duduk dalam keadilan. Saya juga ahli parlimen, di negeri juga kena buat kerja, banyak bantu. COVID, masa COVID, masa bencana banjir, buat ni. So, adakah maknanya saudara Fizi ada plan dan strategi tersendiri untuk kita ni berjuang habis-habisan untuk rakyat, ataupun apa yang telah dilakukan oleh Pakatan Harapan dan juga Sri Anwar Ibrahim sebelum ini tidak memadai, tidak mencukupi, tak ada satu plan yang lengkap, yang baik, seperti mana yang mungkin saudara Fizi boleh buat, boleh lakukan? Tak, dia okey, yang kita dah tengok berlaku di Johor lah kan. Sebenarnya ialah ada hikmah dia lah kalah di Johor bila saya bercakap dengan beberapa kawan-kawan semua kan. Sebab perkara ini telah dilalui oleh UMNO, MCA dan parti-parti lain. Kita tengok kepada data bila kita tanya keputusan, apakah faktor yang akan mempengaruhi keputusan dia mengundi nanti kan di Johor. 17% je yang kata khidmat rakyat ni sebenarnya. 17% je. Maksudnya, sedangkan orang politik, orang di luar, penganalisa politik duk tulis ni kononnya rakyat mahukan wakil rakyat yang berisi longkang, cuci longkang. Sebenarnya pengundi tak fikir macam itu. Jadi sebab itu, apa yang dilalui oleh UMNO dan MIC, MMCA sebelum ini, bahawa sebenarnya banyak wakil rakyat mereka yang betul-betul buat khidmat rakyat di bawah, betul-betul ketuk pintu semua kan. Tapi bila sampai pilihan raya, mereka ditolak. Sebabnya ialah politik ini ada dua lapis yang berbeza. Lapis di bawah itu ialah lapis penyudah. Maksudnya kalau kita ada, ialah orang cakap macam oil and gas, kita ada upstream and downstream tau. Maksudnya khidmat wakil rakyat, bantuan tempatan macam Tuan Zaid selalu balik ke ledang, semua ketuk pintu semua ni kan, itu sebenarnya penyudah. Tapi daripada Johor dan Melaka dan Sarawak, kita tengok sebenarnya rakyat mengundi atas naratif. Maksudnya kefahaman mereka mengenai what is your substance as a party. Kefahaman mereka tentang apa sebenarnya kamu ini. One simple reason that kan. Jadi sebab itu produk itu penting. So kita sebagai parti politik, produk kita apa yang menafsirkan kita sebagai satu produk. Yang menafsirkan kita ialah apa yang kita nak buat. Yang menafsirkan kita ialah calon-calon. Yang menafsirkan kita ialah konsistensi kita. Bagaimana kita tetap bersama dalam perkara-perkara prinsip, mari susah macam mana pun kita tak pernah mengubah prinsip itu. Rakyat tengok semua ni tahu, dan itu stable, membentuk satu naratif. Ya. So daripada keputusan Sabah, Sarawak, Melaka dan Johor menunjukkan bahawa walau macam mana kat bawah ni kerja kuat, ketuk pintu, bantu dan sebagainya, kalau naratif itu di peringkat pusat, di peringkat nasional tidak ditetapkan dan tidak begitu jitu ataupun ada produk yang lebih baik naratifnya, maka kita akan ketinggalan. Jadi dari segi itu, saya rasa yang kita perlu kembalikan semula ialah
Ini sebab itulah ada ahli parlimen PKR yang menyampah kat aku lah. Ada. Sebab kadang-kadang saya tengok kawan-kawan lah, kan. Saya tengok kawan-kawan, dia masuk parlimen, dia ingat dia duduk, dia bagi ucapan, ni nyonyet. Dia balik, dia ingat itu sudah cukup. Tak memadai, Izzah. Orang tengok, orang rasa kamu ini diberi, dia mesti ada kesan nasional, dia mesti menyumbang kepada membentuk naratif itu yang memberikan penjenamaan, a product differentiation to PKR. Kan? So, kalau kita ada, itu yang kadang-kadang saya kesian jugalah ke Datuk Seri Anwar, sebab penyokongnya ramai dalam parti, yang setianya ramai, tapi dia bukannya membantu untuk mengukuhkan jenama yang terpaksa dipikul oleh Datuk Seri Anwar tu, dia duduk belakang. Jadi Datuk Seri Anwar kena pikul ramai orang. Sedangkan yang kita perlukan, ya betul lah, kan, dia yang setia ni kadang-kadang setia sambil menarik ke bawah, bukan setia tolong angkat ke depan, kan. Sebab kalau mereka betul-betul menyumbang, setiap seorang itu cari bidang dia kena betul-betul telusuri sampai ke bawah, sampai rakyat tahu. Nak cerita pasal pokok hijau, cari orang ni. Kalau bila rakyat fikir tentang KWSP, yang tahu daripada A, B, C sampai ke bawah ni, yang Menteri Kewangan pun lari tak nak jumpa, cari orang ni. Jadi itu yang sepatutnya berlaku. Dan kalaulah ramai yang sekarang ni, beria-ia nak bertanding, yang beria-ia, setia dan sebagainya, itu yang sepatutnya cara yang dibuat untuk membantu Datuk Seri Anwar. Kalau nak harap Datuk Seri Anwar seorang buat, memang letihlah dia. Sebab dia berada di atas dan dia sendiri tidak boleh memikul semua, sedangkan dalam keadaan yang kita bersaing dengan PN, dengan BN, macam saya sebut tadi, produk itu bukan saja soal seorang batang tubuh pemimpin, tapi soal naratif, soal kepakaran. Jadi saya sebut Coke, kita ambil Coke, kan. Dia bukan air itu saja, color dia punya tin dia, semua. Jadi banyak benda yang ada ban Coke, but okeylah. I'm still on Coke. So kan, so I mean, well, I'm in startup now. Everything is about product, is about product differentiation, kan. Every little thing UI UX makin penting, kan. Jadi a product, an essence of product is not just one thing. So kalau dalam essence of a political party, di mata pemahaman rakyat, bukannya seorang batang tubuh Anwar Ibrahim saja, banyak lagi benda penjenamaan dia yang lain, sumbangan yang lain, pemahaman rakyat itu. Jadi dalam keadaan lepas 2-3 tahun yang lepas, apabila semuanya itu diserahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dialah kena pikul dalam mesyuarat, pumpang, keluar mesyuarat, semua keputusan dia berlaku di peringkat parti, berlaku di peringkat Pakatan Harapan. Not fair lah macam itu. Semua kita buat keputusan, Anwar sila jawab. So kalau dapat kredit kemenangan, kejayaan Pakatan Harapan, salah dia. Jadi sebab itu kita perlukan supaya naratif ini dibentuk semula, menjenama dan memperincikan balik apa tawaran, memastikan bahawa ada satu piawai baru dari segi nak jadi ahli politik ini. Benchmark dia ialah banyak mana kamu kena berlari. Tidak cukup untuk pergi ke parlimen, main tweet, tak cukup, kan? Jadi saya sebab itu benda-benda macam ni yang ada orang kurang selesa dengan saya, tapi itu pandangan saya, kerana akhirnya kita sama-sama membina credential yang keadilan ada, yang Pakatan Harapan ada, dengan mudah ia boleh dihapuskan. Jadi bukan nak kata sekarang ni tak cukup, tak lengkap dan sebagainya, tapi ialah produk itu tidak mendapat tempat di hati rakyat. Kita, kalau kita berniaga, orang tak beli barang, boleh je kita maki orang tiap-tiap hari, tapi bankrupt lah, kan. Jadi cara yang terbaik ialah what is it that we can to make things better. Jangan marahkan rakyat, jangan kata alah apalah orang kita ni UMNO semua perompak masih lagi undi. Itu hak dia lah, kan. Jadi tugas kita ialah macam mana memastikan tawaran kita ini boleh memikat hati. Yang itu saya rasa tidak dibuat dengan baik, dan insya-Allah kalau saya, Izzah, ramai lagi yang kat lain tumpu betul-betul, paling kurang kita boleh cuit balik minat rakyat kembali untuk bagi peluang kepada PKR dan juga Pakatan Harapan.
Saya nak tanya soalan kepada moderator. Pendek je. Tanya moderator. Please, ini penting kerana moderator merupakan anak jati Johor. Dia ada syarat sebenarnya. Kejap. Peraturan dalam forum terus terang dia tak boleh tanya moderator. Boleh, ini penting. Ni, Don Johor ni dah menang besar UMNO ni. Apa 40 kursi? 40 kan? 40. Bila dia nak laksanakan akta anti lompat? Itu antara janji utama dan saya fikir ini penting pasal segala tema utama dia stability. Ya, jadi pada saya even at the national pada peringkat pusat kita sedang desak supaya akta anti lompat diperkenalkan, sokongan undi rakyat dihormati. Jadi what's happening in Johor, Wai Biledang? Kena tanya Menteri Besar yang baru. Yang saya dengar cium tangan SUK. Setiausaha kerajaan negeri baru. So tidak dibawa. Tapi saya tak jawab direct lah. Itu merupakan antara manifesto. Saya ada hak untuk tidak jawab direct. Saya dah ingat tadi Nurizah boleh sentuh sikit tentang apa yang Saudara Fizi dah sebut. I think continuation daripada itu, what do you think about maknanya usaha-usaha untuk tambat hati lagi pengundi ni? Sebab sebenarnya dalam realiti pengundi, terutama kalau macam di kawasan saya itu, kawasan luar bandar, dia orang ni simple minded je. Dia tak boleh kompleks-kompleks sangat. Dia fikir abah sayang. Dia fikir orang bagi duit bantu dia buat motor, beli minyak. Dia fikir mudah-mudah saja. So is it naratif kita ni nak sampaikan kepada mereka ni cara macam mana? Is it simple way like that ataupun ada ways? Antara cabaran utama yang saya fikir kita hadapi bukan sahaja sebagai ahli politik tapi dalam mana-mana bidang sekalipun adalah cabaran untuk berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dan jelas. Lebih-lebih lagi bila rakyat tidak mampu untuk mendapat akses media. Contohnya malam ni tak disiarkan oleh TV3. Kita tak boleh berceramah ataupun bertemu dengan rakyat semaksimal mungkin yang sebagaimana yang kita lakukan semasa zaman sebelum pandemik. So kempen pandemik ni, oh my goodness, one of the toughest things I've ever done. Saya kadang-kadang nak jumpa orang, nak senyum takut. Pasal takut ada SPR punya pegawai ikut, ada KKM punya pegawai ikut, kena compound semua kan. Jadi kita faham dari segi itu memang menyukarkan akses kita dan segala yang mereka baca ataupun sebagainya, yang mereka nampak macam dalam keadilan kita pemilihan lama. Jadi kita ada konflik menerusi langkah Sheraton. Jadi benda-benda yang membangkitkan kerisauan, yang membangkitkan rasa tak sedap hati. Jadi pada saya ini cabaran yang kita ambil, bahawa mesej harus jelas, product differentiation apa yang ditawarkan. Contohnya bila bercakap tentang gaji, kita tak boleh bercakap tentang gaji minima sudah. Kita nak bercakap tentang keperluan 5 tahun yang mendatang. Akta pekerja sektor gig contohnya yang mampu untuk menyediakan pekerja dengan perlindungan yang lebih baik daripada sebelumnya. Gaji bermaruah. Kerana masa pandemik kita tengok orang yang paling teruk kena wang kerja segmen blue collar workers. Dia tak sentuh yang sektor-sektor korporat yang boleh work from home. Siapa? Ada pekerja kilang boleh work from home. Kluster utama daripada mana? Daripada kilang, daripada tempat-tempat yang di mana mereka terpaksa bekerja dalam situasi yang sesak. Mereka tak dilindungi. Nak kena expose, barulah orang tahu. So dalam keadaan ini, kalau kita tak rubah the systemic inequality, maka pada saya kita tak menawarkan sesuatu yang menarik buat mereka. Satu. Dan Dato' Sri Anwar yang ajar bab poverty eradication daripada peringkat awal. Yang kedua, saya rasa bila bercakap tentang tadi lingkaran positif, bagaimana nak memastikan bahan mentah dapat diakses oleh rakyat dengan baik. Dan yang ketiga yang kita tak sebut sewajibnya, bagaimana pola cuaca yang ekstrim akan memberi kesan kepada golongan khususnya yang Menteri kata dia tak ada kesan kat Malaysia. Oh that's the problem. Kerana kita perlu menerima pakai. Ini adalah sesuatu yang menakutkan. Kerana semua dah tahu, semua dah nampak di Selangor berlaku, di Kelantan, Terengganu pada bulan yang tak pernah berlaku telah terjadi. Jadi bila diperkenalkan contohnya Akta Adaptasi Iklim, ia harus memikirkan dia ada kaitan dengan kemiskinan. Kerana orang yang berpendapatan rendah dia selalu tinggal di kawasan yang akan terdedah kepada cuaca, pola yang ekstrim. Jadi banjir akan lebih kerap berlaku. Jadi kalau tidak ada
cara-cara bagi mengawal pembangunan tanpa mengambil kira rasuah yang berleluasa daripada pihak PBT, planning yang mampu untuk mengambil kira cara serapan air semasa hujan, maka kita menggagalkan usaha untuk menyelamatkan rakyat. Jadi benda ni bukan mudah. Saya rasa cabaran kita untuk berkomunikasi dalam bahasa yang mudah, tapi premis pertama kita adalah bersedia menjadi pembangkang yang bermaruah. Kita tidak ada isu to work the long haul. That is challenging, ya. Tapi pada masa yang sama, kita menghormati peranan sebagai pembangkang itu adalah sesuatu yang merupakan penghormatan yang besar, dan kita mahu rakyat memberi kedokongan, kerana tanpa pembangkang dan suara yang jelas bagi membantah dan melawan kesalahan kerajaan, tak mungkin perubahan dan segala dasar yang baik itu dapat dilaksanakan. Saya pastilah kalau tidak ada desakan, memang mereka takkan memperkenal beberapa dasar, tapi pada masa yang sama mereka tidak bersifat bertanggungjawab kerana ianya bersifat populis tanpa memikirkan bagaimana mewujudkan Malaysia yang kalis cabaran masa depan. Sampai hari ini pun tak lulus lagi Akta Bencana Alam, tak lulus lagi. Cakaplah macam mana pun, buatlah sesi kecemasan. Where is the bill? Jadi termasuklah Akta Anti Lompat Parti, pada saya itulah ruang parlimen. That's one part. Ya, maksudnya upstream. Ya. Tapi bab-bab lain harus juga diambil kira dan dipersiapkan. Tapi medan Dewan Rakyat yang satu ketika dahulu ditutup tidak digunakan sebaik mungkin. Jadi it's a big challenge, but alhamdulillah, that's what life is for, kan? Kalau orang susah, rakyat susah, takkan kita tak boleh rasa susah. Kita kena take up the matter and do whatever we can dalam setiap cara kita, dalam setiap ruang yang kita ada, insya-Allah. Okey, kita nak ke penghujung rancangan program kita pada malam ini. Saya perlu tanya juga satu soalan kepada Saudara Fizi. Yalah, kita dah sebut tentang soal dasar. Saya rasa itu dah lepas tanya 20 soalan. Soal dasar, soal polisi, saya rasa itu adalah bread and butter kepada Saudara Fizi dan juga Nurizah. Saya dapat lihat pandangan yang diberi tadi, ya. Dan saya rasa itulah sepatutnya menjadi saranan dan juga pembawaan oleh ramai daripada kalangan tokoh-tokoh. Tapi balik pada soalan basic kepada Saudara Fizi, bila kita sebut tentang kepimpinan dalam keadilan, ramai ada yang menyebutkan pandangan-pandangan ini daripada luar baik. Rakan kita pun ada, ya, yang di tepi-tepi pinggir pun sebut. Saudara Fizi seorang tokoh, orang muda. Tak muda dah, 45. Muda dah tu. Muda dari saya. Cuba tanya budak-budak ni. Ini semua 23, 22. Muda dari saya dan muda lebih ramai daripada pemimpin-pemimpin sekarang. Ya, ketua-ketua pemimpin sekarang. Sebab ialah pimpinan, ya, okey, fine. Jadi soalan saya itu ialah, ada yang cadangkan supaya Saudara Fizi terus bertanding sebagai presiden. La ilaha illallah. Ini masalah dia. Antaranya ialah Saudara Lim Guan Eng ada sebut, kita sebutkan dalam Malaysia Kini ada sebut. Kemudian saya rasa di luar juga ada sebut analisis yang dibuat oleh orang di luar lah, ya, penganalisis politik. Ada juga yang sebut supaya saudara tubuhkan parti sendiri, supaya saudara boleh bentuk corakkan sendiri dan tidak dipanggil kongkong dengan pelbagai organisasi parti dan sebagainya, dan saudara boleh terus lagi jauh ke depan, jauh lagi boleh ke depan dan bawa dasar polisi yang boleh bantu Malaysia. Jadi apa pandangan saudara tentang perkara ini? Masih lagikah nak sama dengan keadilan ni, nak memimpin jadi timbalan presiden, dipilih sebagai timbalan presiden, ataupun ada cita-cita itu untuk memimpin parti ini dan memimpin negara satu masa nanti? Kita mula dengan yang lebih mudah, iaitu soal parti, kan, soal membentuk parti. Memanglah saya tiap-tiap minggu adalah dapat tawaran masuk parti baru. Aku print screen lah. Kalau apa-apa saya tunjukkan. Ada 2-3 benda, kan. Satu ialah saya tak faham, saya tak tahu orang lain lah, dia masuk parti ke masuk politik ni atas sebab apa. Kalau atas sebab nak jadi menteri kekuasa, mungkin dia boleh cari parti yang boleh menaikkan dia lagi cepat ke arah jawatan itu, kan. Saya masuk keadilan sebab saya betul-betul yakin dengan idea dan gagasan
politik pelbagai kaum yang progresif, yang mencerdikkan rakyat yang kita bawa. Saya tak kata keadilan satu-satunya monopoli ke arah itu. Malah saya pun sekarang ini bimbang kalau keadilan tidak berubah dengan cepat, ruang itu akan diambil oleh parti-parti lain, kerana rakyat sudah membuka mata bahawa parti pelbagai kaum yang ditunjangi oleh Melayu di negara ini boleh berkembang baik, dan itu satu sumbangan besar oleh keadilan, kan? Sebab sebelum ini tak pernah berlaku. Parti pelbagai kaum ni mesti parti Cina ke parti India, kan? Jadi selepas 20 tahun keadilan telah membuktikan bahawa sebenarnya boleh ada parti pelbagai kaum yang tunjangnya orang Melayu, yang progresif, yang mengambil kira pandangan dan kebajikan setiap lapisan masyarakat. Baik. Jadi kalau soal untuk menukar parti, bentuk parti baru dan sebagainya, atas soal gagasan idea, tak ada masalah dengan gagasan idea yang keadilan ada ni. Dia bukan tiba-tiba jadi parti komunis. Dia masih lagi parti yang saya sertai 20 tahun yang lepas. Masih lagi, jumpalah siapa-siapa, jumpalah pimpinan peringkat mana pun, inti parti keadilan tidak berubah. Kita masih lagi parti pelbagai kaum yang progresif, yang mendekati rakyat dan sebagainya. Jadi tak timbul soal itu. Soal kedua, kenapa tak buat parti baru? Sebab lagi mudah dan sebagainya. Dia macam produk tau, kan? Katakanlah saya dah ada restoran nasi biryani gam lama, kan? Nak ada contoh yang lebih baik dekat Kemaman, Haiping, kedai kopi Haiping dekat Kemaman. Kan? Kemaman kan ada kedai kopi Haiping yang memang terkenal lah, kan. Jadi lama-lama dia orang bergaduh. Jadi berpisah, ada Haiping, ada Kopitiam Kemaman, kan. Memanglah yang buat Kopitiam Kemaman tu ialah orang yang run Haiping before. Jadi dia ada kepakaran dan sebagainya. Tapi Haiping tu dah lama, dia dah ramai brand name dia tinggi, dia dah ramai pelanggan tetap dan sebagainya. Sama macam dengan keadilan, ya. Kita dah 24 tahun berada di lapangan, di kalangan rakyat. Kalau nak dibuat parti yang gagasan ideanya lebih kurang sama macam keadilan, tetapi bermula daripada sekarang, masa yang akan diambil untuk membina kekuatan dan juga mendapat tempat di hati rakyat itu akan mengambil masa 10-15 tahun lagi. Pertama, saya tak berminat dalam politik 10-15 tahun lagi. Aku nak bersara, kan? I'm not going to be there sampai umur tua-tua, kan? There is a limit to how long we want to do this, kan? So keduanya ialah, kalau dua-dua parti ini gagasannya sama, dan yang ini sudah pun ada lama dan sudah pun ada pengikutnya sendiri, dah ada jenamanya sendiri, kenapa perlu dilunturkan jenamanya ini, sedangkan kalau gagasan ideanya tetap sama, yang ini ada peluang yang lebih baik untuk membawa dan melaksanakan apa yang rakyat nak, apa yang kita nak buat, kan? Jadi sebab itu soal parti ni, walaupun orang cakap macam mana kat saya pun, bagi saya benda itu tidak praktikal. Kalau saya buat parti tanpa saya cuba menyumbang dan memperbetulkan ataupun menguatkan kembali keadilan, itu maksudnya politik ini untuk diri saya, bukan atas saya mendukung gagasan idea yang dibawa oleh keadilan. Sebab itu soalan kedua lebih mudah dijawab lah. Soal kenapa tidak ambil jawatan bertanding presiden dan sebagainya, dia bukan soal siapa saya nak jadi Perdana Menteri, tak timbul benda itu. Soalnya ialah, bagi saya masuk gelanggang kali ini ialah untuk mempertahankan gagasan politik pelbagai kaum yang mencerdikkan rakyat yang saya dah mula daripada 20 tahun yang lepas. Dan tempat yang paling baik untuk saya masuk kali ini ialah timbalan presiden, kerana saya tak rasa ada masalah dengan presiden. Saya tak rasa pada umur dia 75 tahun dia perlu berlari seperti yang muda-muda umur 45 tahun, 40 tahun ni. Masalahnya kalau yang sepatutnya berlari keliling dia tu tak berlari. Itu masalah. Jadi contohnya, kalau kita satu syarikat, dia ada CEO dia ada GM dia dan sebagainya, kan? Betul lah,
kalau ada apa-apa, CEO perlu bertanggungjawab kan. Tapi kalau contohnya pandangan CEO, visi CEO itu tidak lari dari landasan, tetapi kegagalan oleh kerana kelembapan, ketidakcekapan yang di bawah itu, lebih baik kita tumpukan memperbaiki yang di bawah itu daripada kita cuba untuk menukar di atas. Kerana kesannya lagi besar dalam keadaan kita nak masuk dalam pilihan raya pada 3-4 bulan daripada sekarang. Jadi soal itu tidak timbul. Soal yang dalam parti ini cuba memberi gambaran, contohnya ini nak melanggar presiden dan sebagainya. Ini semua soal budak-budak yang takut saja. Ini 4-5 kerat ini yang duduk berkampung di situ. Jadi saya tahu Datuk Seri Anwar pun tahu pandangan saya, mereka pun tahu pandangan saya. Saya bukan marah ataupun tidak bersetuju sebab apa-apa. Bagi saya, mereka sepatutnya yang berada di keliling dengan Datuk Seri Anwar ni sepatutnya lebih cekap, lebih rajin, lebih berkesan, ada impak yang besar. Bukannya duduk di keliling Anwar Ibrahim, tunggu Anwar Ibrahim buat apa, dia bawa beg kat belakang. Bukannya suruh Anwar buat semua, lepas tu jual nama Anwar untuk naik dalam parti. Itu benda bahaya. Dan ini telah berlaku dulu zaman Azmin Ali. Saya ingat daripada awal saya sebut, budaya memetik nama presiden dan menyatakan kesetiaan kepada presiden ini untuk membina kerjaya politik di bawah tanpa sumbangan kepada rakyat sangat bahaya. Kerana kita akan melahirkan pembodek-pembodek. Akhirnya yang kena pikul ni orang ke atas. Sebab dia kat bawah, dia lebih berminat untuk beli ataupun membina sokongan dalam parti dengan harapan kalau parti jadi kerajaan, dia dapat tempat. Jadi saya memang daripada dulu pandangan saya konsisten dan jelas. Budaya ini berbahaya. Jadi kalau saya bersuara, bukan soal saya mengkritik presiden, tidak boleh kerja dan presiden dan sebagainya. Yang takut itu ialah biasalah, adalah orang terasa panaslah apabila saya menyebut kamu sepatutnya kena lari lebih laju, kamu sepatutnya kena lebih cekap. Ini kenapa tinggalkan Anwar Ibrahim buat seorang? Ini apa nasihat kau bagi ni? Kamu patut buat kerja macam ini, kamu tak buat. Jadi kesannya Anwar kena tanggung, Pakatan kena tanggung, PKR kena tanggung, kita semua kena tanggung. Kalau nak jawatan, buat jawatan, ambil amanah tu, laksana amanah baik-baik. Jadi sebab itu dia tak timbul soal nombor 1, nombor 2 dan sebagainya. Sama juga contohnya kalau orang kata saya selalunya kritik secara terbuka. Orang tak selesa. Tuan Syed awal-awal tak selesa dengan saya mulut laser. Sebab ada benda yang buat orang panas. Sebabnya begini Tuan Syed, dia ada a very fine line, ada garis yang kita kena berhati-hati. Kalau kita nak imbangi sangat dengan soal kestabilan politik dalam parti, supaya semua itu jangan sebut, semua itu kunci dalam itu perangai orang Melayu lah. Anak pisat dadah, dia tak cakap ke orang tu, dia sanggup sembunyi. Dia tak menyelesaikan masalah. Sebab itu imbangan itu perlu ada di antara keperluan kita menjaga kestabilan dan keharmonian di dalam parti dengan memastikan bahawa ada demokrasi, ada hak bersuara, kita saling mengkritik dan memperbaiki, dan itu satu budaya yang ada dalam keadilan. Kita memang boleh menerima kritikan secara terbuka. Saya baik dengan Izzah, semua orang tahu, ada yang saya bersetuju, ada benda yang tak bersetuju. Tapi itu tidak bermakna kita lari daripada landasan, kerana setiap daripada kita ada kekuatan kita sendiri dan kelemahan kita sendiri. Yang terbaik ialah apabila kita susun satu pasukan itu dan meletakkan orang yang pada kekuatan terbaik buat kerja yang patut ada kekuatan itu. It's about specialization. If you are good in a certain area, you ought to be running that department. Don't ask other people to do that department, because obviously dia akan fail lah kan. Jadi ini semua soal-soal pengurusan organisasi yang mudah, tetapi selalunya akan diperbesar-besarkan semasa pemilihan kali inilah. Jadi sebab itu bagi saya, benda itu tak timbul, saudara Guan yang sebut pun bagi saya tak apalah, itu pandangan dia kan. Yang penting ialah kita kena kembali dan tumpu kepada bagaimana memenangi hati pengundi atas pagar. Itu lagi berbahaya daripada semua benda yang orang bising titik bengit di dalam ini. Kalau kita masuk pilihan raya umum dan kita tidak berjaya kembalikan 5-6% swing pengundi atas pagar kepada kita, maka
kita mungkin berada di tempat ketiga, dan berada di tempat ketiga dalam keadaan UMNO kalau menang, dia akan jadi rasa besar dan rasa megah. Tengok ucapan-ucapan di Perhimpunan Agung UMNO sekarang ni pun dah ini macam back to the future. Tahun 2010, 2011 masa Syarizat duk maki saya dulu, saya tengok ini macam rewind balik tau. Jadi kalau ini berlaku dan Pakatan berada di tempat ketiga, negara terpaksa melalui satu tempoh kerugian yang skandal yang akan berterusan untuk tempoh 5 tahun akan datang. Kalaupun kita menang PRU 16 nanti, beban hutang, kerosakan satu generasi akan telah terlepas dan kerugian. Jadi sebab itu, apa yang kita boleh buat untuk memastikan kalaupun Pakatan tak menang PRU 15 ini, kita menjadi pembangkang terkuat yang boleh mengimbangi kuasa kerajaan yang menang pada ketika itu satu kemestian dan tanggungjawab yang jauh lebih besar daripada duk menjawab titik bengit yang menyerang dalam parti itu. Itu pandangan saya, dan insya-Allah sehingga ke pemilihan itu yang kita kena tumpukan. Baik, terima kasih Raf. So saya minta pandangan daripada Izzah lah, pandangan penutup juga. Mungkin ada tambahan daripada apa yang saudara Fizi sebut itu, khususnya berkenaan dengan dorongan kerjasama, keperluan untuk apa dipanggil itu menggabungkan, dan kemudian juga apa pesanan kepada terutamanya kepada anak muda wanita ya, dalam konteks hari ini suasana politik kita ni yang sangat rencam dan nampaknya macam beralih kepada zaman batu seolah-olahnya. Sila. Saya nak memetik Shakespeare, dia selalu kata speak what you feel, not what you ought to say. So kadang-kadang kita jarang cakap apa yang terbuku dalam isi hati kita, sedangkan mungkin rakyat nak dengar kebenaran yang pahit lah kadang-kadang, yang sukar untuk diluahkan. Dalam konteks sebagai sebuah parti, kita juga tercalar. Mau tidak mahu, kita perlu mengambil peluang yang ada. Saya nampak daripada segi pemilihan ke perjalanan perjalanan untuk pergi dan sampai ke pilihan raya, kita kena ambil dan garap usaha untuk membenarkan ya bakat yang terbaik bagi dimaksimalkan potensi mereka. Krisis dan juga kegagalan di Malaysia adalah bila nampak saja bakat, kedengkian mungkin mengambil alih ya. Dan ini berlaku dalam siri politik Malaysia sejak 1998. Itu yang paling sedih. Dia tak letaklah individu siapa pun, tak kira siapa personality dia, tapi pada masa yang sama kita kena raikan ya bakat-bakat tersebut. Dan lebih-lebih lagi dalam peluang yang kita ada ini, tak tentu dengan COVID ya, dengan pandemik, saya tak tentu orang yang kita sayang, orang yang kita pernah kenal hari ini dah tak ada. Jadi gunakan masa yang ada ni merapatkan saf, memberi encouragement ya kepada usaha yang ada. Lebih-lebih lagi bila nak laksanakan misi. Pada saya dalam bab ini orang selalu kata siapakah Perdana Menteri yang terbaik. Saya rasa semua wanita di luar sana, khususnya ketua isi rumah wanita ya, maksudnya ibu tunggal, khususnya anak-anak yang tak dapat pergi ke sekolah. 32 minggu sekolah di Malaysia ni ditutup. Paling teruk di rantau Asia Tenggara. Kita memang paling corot lah. Jadi anak-anak yang ada ramai tak nak pergi sekolah pun, Jadi pada saya, kita nak sebenarnya melahirkan pimpinan bukan seorang, tapi beberapa pilihan yang dapat jadi Perdana Menteri yang baik. It shouldn't really matter who, tapi pada masa yang sama sudah tentu peranan, jawatan, tanggungjawab dalam parti ini adalah untuk memastikan kita laksanakan peranan dan tanggungjawab kita dengan baik. That is important lah. Jadi pada saya, bukan nasihat, saya pun masih lagi ya, sama-sama mengingatkan. That's what life is about, right? Sama-sama mengingatkan. Banyak lagi kerja nak buat, laksana dasar banyak lagi nak buat ni, nak laksana. Jadi kita kena pastikan get on track. We don't have much time, sort it out. Ya, dan kalau bolehlah, saya memang nak sangat pemilihan kita pendeklah juga masa dia kan. Kalau tidak, just do it. Saya datang hari ini pun nak menjadi proaktif. Maksudnya
okay, Raf, you want to contest, how do we include in the bigger scheme of things whereby parti ini adalah sesuatu wadah yang satu ketika dahulu masa kita mula dengan penuh hasrat yang murni daripada hati nurani. Saya nak masuk bertanding dulu pun kerana pada saya tak ada cukup orang muda nak bertanding, semua takut. Sebenarnya semua takut 2008 tu, semua tak rasa akan menang. Saya fikir saya ada ijazah sarjana, macam mana dengan my financial needs. Tapi saya fikir kalau nak pastikan regenerasi, mendukung politik berbilang kaum pada masa yang sama dengan teras progresif untuk menawarkan dasar yang terbaik buat rakyat, dengan dasar teras kepimpinan Melayu yang juga menjiwai kepekaan dan masalah rakyat, maka saya kena bertanding sebagai wakil rakyat di Lembah Pantai. Ini sebelum Rafizi buat expose. Dia tunggu lama. Tak ada. Saya kena bertanding dulu baru nak kena menang, macam susah-susah semua rakyat pilih. Masa tu cari lembu. Lama nak jumpa. Jadi it was very difficult. Saya baru lahirkan anak pertama. Jadi memang sebenarnya memang tak mudah lah, tapi alhamdulillah dia mewarnai perjuangan kita bahawa bila dah menang tu kita adalah wakil rakyat. Jadi dia tidak pernah menjanjikan sesuatu yang akan kiranya hebat atau gemilang. Sebenarnya kita hanya boleh tambah nilai saja. Jadi saya harap dalam parti, come on guys, let's get together, let's support one another. Itu semangatlah. Saya ni macam agent Peace Corps. Peace Corps. Jadi insyaAllah, may Allah Subhanahu Wa Taala help us, memberkati perjuangan kita. That's all we can ask for. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada dua tokoh, bukanlah tokoh muda sangatlah. Apa perasan Cik Min kat belakang ni tak bersih ya? Kena bersihkan lagi nanti Betul lah. Aku satu malam terganggu sebab Cik Min kat belakang tak bersih. Okey, sorry. Okey. So itulah kita dah dengar tadi pandangan secara terpaling terus terang lah. Saya tak pasti terpaling ataupun tidak. Tapi saya rasa bila dah dengar tadi secara emotional tak pernah nampak keluar air mata tu, saya rasa itu satu yang saya pertama kali lihat. Jadi maknanya itu daripada perasaan jiwa sanubari oleh Nur Izzah. Begitu juga pandangan tadi daripada saudara Rafizi. Saya rasa banyak perkara-perkara itu mungkin terpendam selama ini, tapi hari ini, malam ini kita dengar secara terus terang. Jadi alhamdulillah, saya harap rancangan kita terpaling terus terang ini telah memberi manfaat kepada ramai. Banyak soalan-soalan telah pun terjawab. Lebih daripada hampir dekat 2 jam juga rancangan ini. Saya tak tahu sama ada kita akan teruskan lagi rancangan terus terang pada masa akan datang. Tapi saya rasa satu keperluan supaya ada ruang untuk rakyat dengar secara langsung dan juga tidak hanya bergantung kepada media perdana lah. Mungkin kita kena buat balik berita daripada Invoke. Mungkin kita kena ada apa dipanggil tu, reporter-reporter lain, bawa kembali pimpinan-pimpinan yang ada jiwa dan semangat yang sama seperti mana dua tokoh kita, dan itu boleh mengembalikan, menaut hati di kalangan rakyat. Saya ucapkan terima kasih. Saya Said Ibrahim Said Noh selaku moderator pada malam ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam.